Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Kubu Magreta akan dijadikan sebagai galeri Brooke bagi mengenang sejarah pemerintahan Raja Brooke di Sarawak dan bakal dibuka kepada orang ramai pada 24 September depan. Pengarah Museum Sarawak Ipoi Datan berkata pengujutan galeri Brooke ini turut mendapat kerjasama Yayasan Amanah Brooke di England dan Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Kesenian. Mempamerkan bahan-bahan mengenai era Brooke dan kita mendapat kerjasama dengan salah seorang descendant Brooke iaitu Jason Brooke. Beliau telah memberi kerjasama dan juga bantuan untuk merancang dan juga untuk menyediakan bahan-bahan. Jelasnya bahan yang bakal dipamerkan di galeri itu kini sedang melalui peringkat akhir proses penyiapan teks pentadbiran dan akan tiba di Kuching dalam beberapa minggu lagi. Bercakap kepada RTM di Kuching, Ipoi menambah antara bahan yang bakal dipamerkan ialah dokumen dan surat berkaitan era Brooke, peralatan yang digunakan oleh pemerintah dan keluarga Brooke seperti set perkakasan santapan. Turut akan dipamerkan pedang Brooke dan keris sula yang digunakan untuk hukuman mati pada zaman tersebut. Sarawak berada di bawah pemerintahan Brooke bermula tahun 1841 sehingga 1941. Usaha mempertahan kemerdekaan negara bukan lagi terletak sepenuhnya kepada kekuatan benteng pertahanan maupun kudrat, sebaliknya lebih kepada kebijaksanaan masyarakat dalam membuat penafsiran. Menurut ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tupong Fazruddin Abdul Rahman, ini memandangkan dunia sekarang lebih terbuka disebabkan oleh pengaruh media sosial. Keadaan itu menyebabkan cabaran untuk mengekalkan kemerdekaan lebih berat. Justru beliau berharap generasi muda, khususnya para pelajar, bersiap sedia serta melengkapkan diri daripada aspek minda dalam menghadapi cabaran berkenaan. Fazruddin berucap pada majlis penutupan sambutan Bulan Kemerdekaan Maktab Rendah Sains Mara MRSM se-Malaysia 2016 di MRSM Kuching. Majlis diadakan bagi mengingatkan para pelajar tentang erti kemerdekaan selain menyuntik dan menyemarak jati diri serta menerapkan nilai patriotisme dalam kalangan pelajar. Turut hadir Ketua Penolong Pengarah Unit Sejarah Bahagian Pendidikan Menengah Mara, Zarina Fauzi. Lebih 150 orang kaki tangan daripada 12 jabatan kerajaan dan badan bukan kerajaan menyertai gotong royong perdana di Jalan Medamit Limbang bagi membersih kawasan bekas tapak gerai perniagaan yang terbakar pada 12 Jun lepas. Menurut Timbalan Residen Bahagian Limbang Selamat Jati Yanjah, program kemasyarakatan itu dilaksanakan memandangkan kawasan itu sering dilanda banjir. Justru langkah awal pembersihan perlu bagi mengelakkan bekas sampah kebakaran hanyut di kawasan penempatan penduduk berhampiran yang boleh menyebabkan timbulnya penyakit berjangkit. Kita mahu pihak kerajaan membuat perancangan yang rapi lagi untuk memastikan pembangunan di kawasan ini teratur dan bersih di masa-masa akan datanglah. Sementara itu, Wakil Jabatan Bomba yang turut ditemui pada program tersebut memberitahu pasukan bomba sukarela akan ditubuhkan bagi membantu usaha pemadaman jika berlaku kebakaran di kawasan tersebut. Antara yang terlibat Jabatan Bomba, JKR, Pejabat Daerah Limbang, Majlis Daerah Limbang, PDRM, Jabatan Kesihatan, JPAM, Cahaya Mata Sarawak dan pasukan bomba sukarela dari kampung berdekatan serta Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung. Pihak Majlis Bandaraya Miri, MBM, akan terus bekerjasama dengan masyarakat setempat bagi memastikan Bandaraya Miri sentiasa berada dalam persekitaran bersih, terutamanya di persekitaran sekolah menerusi aktiviti turun padang. Kaunselor MBM Ernest Goh berkata MBM menerusi Unit Lokal Agenda 21 LA21 menekankan kepentingan penjagaan alam sekitar dalam usaha mewujudkan bandaraya yang bersih dan selamat untuk didiami. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada program gotong royong dan kesedaran alam sekitar di Sekolah Kebangsaan SK Jalan Bintang Miri. Katanya gotong royong itu merupakan satu usaha positif yang dijalankan oleh pihak Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sekolah dengan kerjasama LA21 bagi manfaat masyarakat dan Bandaraya Miri. Sementara itu, Guru Besar SK Jalan Bintang Ahmad Osman memberitahu kerjasama masyarakat khasnya Ibu Bapa, Ketua-Ketua Masyarakat dan Jabatan amat digalakkan bagi memastikan pembangunan sasiah pelajar dan prestasi sekolah dapat dipertingkat. Beliau berharap dengan adanya kerjasama yang utuh antara semua pihak bagi menceriakan kawasan sekolah akan mampu menarik minat pelajar untuk lebih rajin datang ke sekolah.
Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Baru Bintulu dan SMK Marudi membolot kejuaraan dalam pertandingan akhir bahas Piala Ketua Menteri Sarawak 2016, masing-masingnya bagi peringkat Zon H Bintulu dan peringkat Zon I Miri yang berlangsung di RTM Miri. Kemenangan itu membolehkan kedua-duanya membawa pulang wang tunai RM1,500 berserta piala dan sijil sekaligus layak mara ke pertandingan bahas Piala Ketua Menteri Sarawak 2016 peringkat negeri di Kuching pada September ini. SMK Baru Bintulu yang bertindak sebagai pencadang menewaskan SMK Kemena dengan tajuk penilaian berasaskan sekolah memantapkan kecemerlangan pelajar. Manakala SMK Marudi menewaskan juara bahas di peringkat negeri tahun lalu SMK Long Lama dengan tajuk kecanggihan teknologi maklumat meraporkan ikatan kemasyarakatan selaku pihak pembangkang. Pembahas terbaik masing-masingnya dinobatkan kepada Emanueli Risjeri dari SMK Baru Bintulu dan Ahmad Syahrir Jaha dari SMK Marudi. Berucap merasmikan penutupan pertandingan bahas itu, Menteri Muda Solidariti Rozi Yunus mengesyorkan agar setiap sekolah memberi peluang kepada pelajar untuk mengasah bakat mereka dalam perbahasan. Katanya bidang perbahasan dilihat amat berkesan dalam meningkatkan keyakinan pelajar dan membangunkan modal insan yang bersifat holistik. Tahun kedua penganjuran Marathon Kuching menyaksikan peningkatan penyertaan dengan jumlah lebih 8,000 orang. Larian yang turut disertai pelari luar negara ini bermula pada pukul 2 pagi untuk acara 42 km mengelilingi sekitar Bandaraya Kuching. Pelepasan peserta telah disempurnakan oleh Menteri Kerajaan Tempatan Dato' Dr. Sim Koh Hian di Padang Merdeka Kuching. Beliau yang ditemui RTM optimis acara sukan ini berupaya menarik penyertaan belia dan pada masa sama mempertingkat jumlah kemasukan pengunjung asing ke Sarawak. Malah beliau mahukan acara ini dibuat pada skala lebih besar dan sempurna lagi pada tahun hadapan. Sebanyak 4 kategori larian diadakan pada acara ini yang melibatkan larian sejauh 5 km, 10 km, 21 km dan 42 km. Turut hadir pada majlis pelepasan tersebut Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Mazlan Mansur, Datuk Bandar Kuching Utara dan Selatan Datuk Abang Abdul Wahab Abang Julai dan Datuk James Chan. Lebih 30 kaki tangan RTM, Radio Television Malaysia, Kuching berentap dalam pertandingan pingpong antara pasukan yang diadakan di gelanggang badminton RTM Kuching hari ini. Pertandingan sehari anjuran Kelab Rekreasi RTM Kuching dirasmikan pengarah penyiaran Sarawak Salma Ibrahim Melina. Antara pasukan yang mengambil bahagian ialah berita ehwal semasa best, kejuruteraan radio, kejuruteraan TV dan pentadbiran. Menurut Timbalan Pengerusi Kelab Suhaimi Jeman, pihaknya akan mengadakan satu aktiviti sukan setiap bulan untuk mengenal pasti bakat baharu dan wakil RTM Sarawak yang akan bertanding dalam Pesta Sukan RTM tahun depan. Setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk lintas langsung N5 petang ini.